Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Barisan Jawatankuasa, Tuan Imam, Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iman dan Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat hadir pada malam ini. Kita tunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah seperti mana yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut salatul jamaah tafdulu min salatil fazzi bisab'in wa 20 darajah. Sembahyang yang ditunaikan secara berjemaah lebih afdal, lebih baik ditunaikan secara bersendirian dengan 27 darjat. Orang yang sembahyang secara berjemaah, kelebihan dia berbanding orang yang sembahyang secara bersendirian di rumah dengan 27 kebaikan. Kebaikan ni tuan-tuan Allah SWT sembunyikan. Kat mana saja kita hidup pada hari ini, pada waktu ini, kita diwajibkan untuk sembahyang maghrib. Sebab itu satu tuntutan dan satu kefarduan. Tapi tinggal lagi macam mana kita laksanakan kefarduan tersebut. Kalau kita datang dengan secara berjemaah, di mana tempat azan diazankan, maka kita dapat 27 kebaikan seperti mana disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berbanding kita sembahyang secara bersendirian di rumah. Kalau Allah zahirkan tuan-tuan, lepas kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selak sejadah RM27 tuan-tuan. Saya ingat pengurusi kena tambah kemah belakang kat rumah RM1 tuan-tuan. Datang masjid RM27, confirm melimpah tuan-tuan. Tapi Allah sembunyikan. Ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, dalam kehidupan kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak nikmat yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita yang kita ambil. Hatta hari ini saja dalam kehidupan kita, daripada pagi tuan-tuan, yang kita celik mata sehinggalah saat ini, berapa banyak nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sangat sedikit daripada kalangan hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ramai yang bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat ini, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita nak kira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nak hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita tak akan dapat kira nikmat tersebut. Dalam satu hadis Nabi sebut, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya di muka bumi ni, kepada seluruh makhluk, termasuk jin dan manusia, termasuk haiwan-haiwan dan tumbuhan, semua makhluk ni, Allah bagi dia nikmat, Allah bagi dia rezeki. Dia diibaratkan seperti sebatang jarum tuan-tuan. Sebatang jarum. Kemudian jarum ni dicelup dalam lautan yang luas, dan diambil jarum ni, dan titisan daripada jarum tadi adalah nikmat yang kita kongsi bersama tuan-tuan. Dengan binatang dan tumbuhan. Mana banyak baki lagi tuan-tuan? Berbaki, berapa banyak baki yang nikmat yang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita makhluk manusia yang lemah, tak bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ulama bagi tahu tanda kesyukuran makhluk ni tuan-tuan, dia kena beramal dan beribadah dengan mentaati apa yang diperintahkan dan tinggal apa yang dilarang. Kan? Tak cukup dengan kita ucap alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, dapat kesihatan alhamdulillah, alhamdulillah, tak selesai tuan-tuan. Dalam sesama kita tak taat pada Allah, tak dirikan solat, tak buat kebaikan dan tak tinggalkan kemungkaran Allah, maka kebaikan ini, kesyukuran ini, kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bersifat bukan mengharapkan makhluk untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan sifat Allah. Sebab Allah Ghaniyyun Hamid. Allah SWT sebut, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha Ghaniyyun Hamid." Kan? Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Kita buat kebaikan ni tuan-tuan, kan? Kita ingat kita nak jaga diri kita. Kita ingat kita mengharapkan Allah perlukan kebaikan kita. Special ni, kan? Allah SWT tidak mengharapkan tuan-tuan amal ibadah kita, tapi kita buat kebaikan tuan-tuan untuk diri kita sendiri, kan? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur pada Allah, maka kesyukuran tu pada diri dia sendiri, balik pada diri kita. Kita buat kebaikan, tanda kita bersyukur. Untuk apa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita selamat daripada azab siksa Allah. Wa man kafara fa innallah. Siapa yang kufur pada Allah, ingkar pada Allah, suruh sembahyang tak nak, kan? Wa man kafara fa innallah Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, kan? Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, "Inna awwalakum wa akhirukum wa insikum wa jinnukum." Kan? Daripada awal kejadian manusia sehingga kepada akhir kejadian manusia, sehingga manusia yang terakhir dilahirkan. Dan bukan saja manusia, tapi juga daripada kalangan jin dan manusia, kan? Jika mereka ni semua tuan-tuan, termasuklah kita hari ni, mempunyai hati yang paling jahat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Hari ni tuan-tuan semua kita boykot, korban tak nak buat, sembahyang semua tak nak datang, puasa baru ni semua tak nak puasa, kan? Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut, kan, dia tidak mengurangkan sedikit pun kehebatan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jika semua manusia berpakat, kan, untuk menafikan hak Allah, kan, untuk kufur pada Allah, dia tidak mengurang pun sedikit pun kehebatan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah Ghaniyyun Hamid, Maha Kaya, Maha Terpuji. Tapi kita manusia tuan-tuan, kita ada kelemahan, kan? Tak seperti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang peniaga manusia ni, dia mengharapkan manusia lain untuk bantu perniagaan dia. Satu orang pemimpin, dia perlu ada orang yang ikut kepimpinan dia. Kalau tak, dia tak akan jadi, dia tak akan berjaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, jika semua makhluk kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mengurang pun sedikit kehebatan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita taat pada Allah, kan? Kita buat perintah Allah untuk tujuan kita selamatkan diri kita daripada azab siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah mengharapkan, kan, kelebihan yang ada pada manusia, makhluk. Makhluk tetap makhluk selama-lamanya, pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Baik. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang ni berada pada Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan pada 10 malam, pada 10 malam. Ulama tafsir antaranya Ibn Abbas mentafsirkan 10 hari itu antaranya adalah 10 Muharram, 10 hari pada bulan Muharram ataupun 10 Muharram, kan? Ada Yaumul Ashura, ada kelebihan dia. Sebagian ulama sebut 10 malam akhir pada bulan Ramadan, kan? Ini bulan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebahagian pandangan menyatakan bahawa 10 hari pada bulan Zulhijjah. Kita hari ini pada 10 hari bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keberkatan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan semua perkara dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bumi ini tuan-tuan. Bumi ini, dan Allah pilih tempat yang diberkati, iaitu di Mekah, di Madinah, Haramain. Allah pilih. Kalau nak kira tuan-tuan, setiap tahun orang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, orang Melayu ni banyak duit umrah, pergi umrah. Kerana apa? Di sana adalah tempat yang penuh dengan keberkatan. Kalau dia orang nak pergi shopping tuan-tuan, itu bukan tempat dia. Sebab tempat yang tidak ada, yang tidak subur. Allah SWT sebut wadin ghairi dhi dhara', lembah yang kontang, lembah yang kering kontang, berdebu dan sebagainya. Kalau orang nak pergi berjalan tengok pemandangan indah, bukan itu tempat dia. Nak pergi shopping pun bukan itu tempat dia. Tapi di sana adanya keberkatan. Maka orang pergi berpusu-pusu ke Mekah, ke Madinah, untuk dapatkan keberkatan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat yang penuh dengan keberkatan. Tempat yang penuh dengan keberkatan. Masuk pada kita bulan Ramadan tuan-tuan. Kenapa Ramadan ini dinanti-nantikan? Sebab pada bulan Ramadan adanya keberkatan. Ramadan, bulan keberkatan, turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersedia untuk terima dengan dada yang terbuka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang tak terima, tutup dada dia untuk menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi Mekah, balik macam tu juga. Orang pergi Mekah, selipar kita tuan-tuan, 10 hari berapa pasang hilang? 4 pasang, 5 pasang hilang kat Mekah tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada dada yang bersedia untuk tadah keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tadah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak ada persediaan. Pergi satu tempat yang penuh dengan keberkatan, tetapi tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dia masuk tadi bulan Ramadan, tak ada persediaan untuk terima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia keluar pada bulan Ramadan sama saja. Sedangkan Nabi SAW sebut, bulan Ramadan tu bulan maghfirah, pengampunan. Dan dalam hadis lain Nabi SAW sebut, antaranya celakalah pada orang yang sampai pada dia Ramadan, dan dia keluar daripada Ramadan, dia tak dapat keberkatan dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat pengampunan Allah pada bulan yang penuh dengan pengampunan. Maka begitu juga tuan-tuan, pada 10 hari di bulan Zulhijjah ini, pada waktu yang penuh dengan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya esok 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah, kemudian 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Ini adalah waktu-waktu yang penuh dengan rahmat dan juga keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia berusaha untuk tarik rahmat dan kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak boleh jamin diri kita bahawa kita akan berjumpa dengan bulan dan waktu yang sama. Kita tak boleh jamin diri kita bahawa kita boleh hidup pada tahun akan datang dan dapat kesempatan yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tahun ibadah korban ni berlangsung tuan-tuan. Setiap tahun. Iktibar yang apa yang kita dapat daripada ibadah ni, dari sudut amalan kita, dari sudut penghayatan spiritual kita. Allah SWT sebut perkara ini apabila Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim tuan-tuan, dalam riwayat sebut dia dapat anak dia tunggu selama usia 89 tahun. 89 tahun baru dapat Ismail. Lama tunggu tuan-tuan. Bila dah dapat Ismail pula,
Kan Allah perintahkan untuk sembelih anak dia. Kan? Allah SWT sebut, ya bani, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kan? Kata Ibrahim AS, wahai anakku, inni ara fil manam, yang sesungguhnya aku telah melihat pada tidur aku, bermimpi, kan? Telah melihat satu keadaan, anni azbahuka, kan? Sesungguhnya aku akan sembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Tanya anak, tuan-tuan. Kan ayah nak sembelih anak dia, anak yang mana dia nanti-nantikan selama bertahun-tahun, kemudian dah usia yang boleh berkawan, yang boleh buat banyak perkara, yang boleh membantu ayah dia. Dan apa pandangan kamu? Dan aku diperintahkan untuk sembelih kamu. Madza tara? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai abahku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kan? Lakukanlah seperti mana yang diperintahkan. Kan? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan mendapati aku daripada kalangan yang orang-orang yang sabar. Kan? Allah uji. Kan? Allah uji Ibrahim AS, dan Allah juga uji Ismail. Kan? Nak menunjukkan bahawa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu ulama bagi tahu, inilah kan, dia punya amalan untuk membersihkan jiwa manusia. Kita ni tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, dia tak lepas daripada melakukan dosa dan juga salah. Itu manusia. Tak ada yang sempurna. Kan? Sebab apa? Kita ni tuan-tuan mirip dengan bapa kita Adam AS. Kan? Adam buat salah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang manusia pertama buat silap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iblis juga makhluk pertama yang buat kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni tuan-tuan, Allah rakamkan dalam Al-Quran berulang kali. Kan? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam, Allah letakkan Adam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut dalam Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Kan? Fasajadu illa iblis. Kan? Apabila Allah SWT perintahkan, iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, kepada malaikat semua untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud pada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak nak sujud pada Adam. Maksudnya dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada satu sifat, aba wastakbara, dan keengganan dan juga takbur dia. Kan? Itu iblis laknatullah. Dia buat salah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja tak taat pada perintah Allah, malah menentang Allah. Kan? Dia kata pada Allah, qala ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni diciptakan daripada api, dia ni daripada tanah je. Kan? Itu iblis laknatullah. Disebabkan keengganan dia tuan-tuan dan takbur dia, Allah laknat dia abadan abada, selama-lamanya. Tapi Adam AS juga buat silap pada Allah tuan-tuan. Kan? Buat salah pada Allah. Apabila Allah SWT ciptakan Adam, letakkan Adam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah SWT bagi tahu kepada Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kan? Wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Itu Adam AS. Adam ni tuan-tuan bapa kita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT sebut banyak, ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Siapa? Kita lah. Kan? Peringatan kepada anak Adam, kita. Kan? Allah SWT sebut, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kan? Kepada Adam, kau duduklah dalam syurga ni, kamu berdua, Adam dan Hawa. Kan? Wa kula minha, dan makanlah apa-apa daripada dalam syurga ni yang kamu nak. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah
tapi kau jangan hampir dengan pokok ni. Kan? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nescaya kau akan termasuk dalam golongan yang zalim. Allah dah bagi larangan pada Adam. Kan? Duduk dalam syurga elok-elok dan jangan hampir dengan pokok ni. Itu larangan Allah. Kan? Fa'azallahuma syaitan. Syaitan dah gelincirkan hati Adam. Adam dah ambil buah daripada pokok tersebut, kan? Maka Adam telah buat silap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesalahan manusia Adam AS, bapa kita. Tapi Adam dia tak macam iblis tadi. Adam tak protes Allah, wahai Tuhan, kan, kau dah ciptakan aku, dah letak aku dalam syurga, kenapa tak bagi aku makan buah ni? Kan, dia tak protes. Kalau tak boleh makan, keluarkan. Dia tak begitu, tuan-tuan. Kan? Tapi Adam dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang kena ada pada kita. Bukan seperti iblis yang mana buat kesalahan bahkan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran apa ni? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kan? Ayat tu menyebutkan bahawa Adam meminta ampun pada Allah. Rabbana zalamna, wahai Tuhan, kami dah berlaku zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika kau tak rahmati kami dan ampuni kami, nescaya kami akan termasuk dalam kalangan mereka yang zalim. Ini Adam. Kan? Dia sifat dia sama, buat kesilapan dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga begitu, tuan-tuan. Kita bila sampai kepada kita perintah berpuasa, kita puasa. Ada orang bila dia tak puasa, tuan-tuan, kita tanya kenapa tak puasa? Minta maaf, kan, saya hari ni tak tahan gastrik, esok saya puasa. Dia jawapan untuk orang tak puasa ni gastrik, tuan-tuan, kan? Hari ni saya tak puasa, saya tahu saya salah, esok saya akan puasa. Tapi ada orang, kenapa tak puasa? Kenapa kami kena puasa? Dulu Nabi memang kena puasa sebab Nabi tak ada makan. Orang kafir dah kepung Nabi. Hari ni, tuan-tuan, kita banyak makan, kenapa kita kena puasa? Nampak tak? Dia protes Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia tak minta ampun pada Allah, dalam keadaan kekufuran, laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat silap dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan daripada sudut ibadah dia. Kita buat ketaatan seperti mana diperintahkan ibadah korban, maka kita lakukan. Ada kemampuan kita buat. Bukan kita menafikan, menidakkan, protes dan sebagainya. Kemudian itu yang pertama berkenaan dengan. Yang keduanya, redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Ibrahim AS redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah mengubahkan. Dengan redha tadi, Allah menjadikan anaknya Ismail AS menjadi seekor kibas, dan disembelihlah binatang tersebut. Sampai kepada kita perkara yang perlu kita buat, kadang-kadang memberati diri kita, tapi disebabkan itu satu tuntutan kefarduan, maka kita lakukan. Mungkin ujian, maka kita redha dengan ujian tadi, Allah balas dengan perkara yang lebih baik. Tak ada orang yang tak diuji, tuan-tuan. Sebab manusia bila dia diuji akan tingkat dengan keimanan dia. Kemudian kita sebutkan berkenaan dengan melaksanakan ibadah itu tadi. Pelaksanaan ibadah adalah dengan keikhlasan. Hari ini, tuan-tuan, kita buat banyak kebaikan, banyak amalan, tapi tak ada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak dikira sebagai satu amal kebaikan. Akhirat nanti, bila dihitungkan amalan kita, wahai Tuhan, aku dah sembahyang, aku dah buat kebaikan, mana balasan aku? Allah kata, kau buat ni kerana manusia sekian. Kau buat ini kerana manusia, jadi kau mintalah kepada mereka itu. Itulah balasan yang kamu perlu dapatkan. Siapa nak bagi, tuan-tuan? Masing-masing jaga diri, untuk diri sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, anak pinak, harta benda tak ada manfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang
yang sejahtera. Kan kita mengharapkan kesejahteraan, maka kita buat dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, amalan-amalan yang kita lakukan itu la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya kan? Bukanlah darah yang kamu tumpahkan tu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Bukanlah daging yang kamu sembelih tu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Tapi adalah ketakwaan. Ketakwaan yang kamu lakukan. Dan ketakwaan yang kita buat. Dan kita taat pada perintah Allah. Dan kita buat segala apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ibadah begitu juga. Dalam melakukan ibadah korban pun begitu juga. Kan? Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semua perkara ini dah digabungkan, dari sudut spiritual dia, dari sudut pengabdian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia ada berkait dengan hubungan dengan manusia. Kita buat ibadah korban, tuan-tuan, ada hubung kait dengan manusia sekitar. Tak selesai kat kita je. Ini tak kita korban 2-3 ekor. Bahagian kita banyak, tuan-tuan, kita simpan dalam ais kita. Memanglah 1/3 tu ada pada kita. Tapi kalau kita mengambil iktibar dan jaga kemaslahatan ummah kita, persekitaran kita akan pandang, oh ada orang yang tak dapat, ada orang yang lebih memerlukan, maka perkara ini akan menjadi satu perhatian pada kita. Jadi dalam keadaan ini, kata Imam An-Nawawi, manusia ini dia ada adab dan akhlak dia kepada manusia yang lain. Dalam dia buat ibadah korban, manusia lain juga ada peranan dalam ibadah dia tadi. Ada 4 hadis yang Imam An-Nawawi nyatakan. Yang pertama, kepentingan untuk menjaga saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan? Tak sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia sayang kepada saudara dia seperti mana dia sayang pada diri dia sendiri. Dia jaga saudara dia. Tengok sahabat dia ada kekurangan, ada keperluan yang diperlukan, maka dia bantu. Kan? Rancak adik ni kan. Dia bantu, tuan-tuan. Sebab apa? Ada keperluan dalam untuk menjaga persaudaraan itu. Sebab itu dalam keadaan bermasyarakat ini, kita kena tengok masyarakat kita, diri kita, keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini dalam keadaan bermasyarakat. Siapa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, falyakul khairan aw liyasmut. Kan? Kata benda yang baik atau dia diam. Dari sudut buat kebaikan ini. Ataupun Nabi SAW sebut, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tinggal perkara yang tak ada kaitan pun dalam hubung kait dengan urusan dia. Itu dari sudut kemaslahatan, tuan-tuan. Kita ambil iktibar, kita jaga kemaslahatan kita, masyarakat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan amal ibadah ini, adanya ihsan dalam kita lakukan. Nabi sebut dalam satu hadis, an Abi Ya'la Asy-Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan untuk berlaku ihsan, untuk berbuat baik pada semua perkara. Dalam apa juga keadaan, kita diminta untuk buat kebaikan. Katabal ihsan ala kulli syai'. Fa iza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu nak bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa iza zabahtum fa ahsinu zabha. Dan kalau kamu nak sembelih, maka sembelihlah juga dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Dan hendaklah seseorang daripada kamu tajamkan pisau dia, kan? Serta hendaklah dia merehatkan sembelihan dia. Kan? Ini tuntutan yang Nabi SAW sarankan kepada kita dalam kita melakukan ibadah ini tadi. Walaupunlah itu binatang, tetapi Nabi minta kita berlaku ihsan.
Kan katabal ihsan ala kulli syai. Dalam semua keadaan kita kena berlaku ihsan. Ihsan ni apa tuan-tuan? Dalam keadaan kita dengan orang tua, kita buat kebaikan, kita buat ihsan dengan dia. Kan kita taat dan berbakti kepada dia. Itu ihsan. Dalam keadaan beramal, kita beramal bersungguh-sungguh. Ihsan kita dalam beramal dengan beramal bersungguh-sungguh. Kan? Dalam kita melakukan ibadah, Nabi sebut dalam hadis yang lain, dalam hadis Jibril, apabila ditanya tentang akhbirni anil ihsan, maka disebut oleh Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu ihsan, iaitu kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, dan jika kamu tak mampu untuk melihat Allah, maka sesungguhnya yakinlah Allah melihat kamu. Dan dalam ibadah kita buat dengan ihsan, maka kita akan melakukan ibadah tadi bersungguh-sungguh. Sebab kita yakin kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Tak ada keimanan, kurang keimanan kita tak mampu untuk melihat Allah, maka Nabi sebut yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Dan kalau dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita yakin Allah melihat kita, pasti kita akan buat secara bersungguh-sungguh. Kan? Hari ni tuan-tuan, kalau satu orang pekerja, kan? Kan? Dia nampak bos dia mungkin tak ada, tapi kereta bos dia ada kat situ. Dia tengok kereta pun dia dah takut dah. Dan tak berani nak keluar curi-curi sebab kan, kereta bos ada. Bos mungkin tak ada lagi, mungkin ada, mungkin tak ada, tapi kereta dia ada. Kan? Kita buat amalan seolah-olah macam Allah melihat kita. Maka kita melakukan perkara ini dengan bersungguh-sungguh. Kan? Dengan bersungguh-sungguh. Maka perkara ini disebutkan katabal ihsan ala kulli syai. Dalam semua keadaan kita berlaku ihsan, kita buat kebaikan. Kan? Ini tuntutan Nabi SAW. Fa iza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kita nak bunuh pun bunuh dengan cara baik. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam, untuk melaksanakan hukuman bunuh, diminta untuk laksanakan hukuman tersebut dengan cepat. Dipancung. Dalam hadis yang lain, dalam peperangan pun Nabi SAW sebut, apabila satu orang kafir ini didapati, ditangkap dan sebagainya, untuk jatuhkan hukuman dengan pancung. Ini bukan kita siat kulit dia tuan-tuan. Kan kita nak bunuh dia bukan cara begitu. Jatuhkan hukuman, orang yang bersalah ditangkap, dipenjarakan, kemudian nak jatuhkan hukuman bunuh, kita kerat sikit-sikit. Itu tidak ada ihsan tuan-tuan. Sedangkan Nabi sebut, hendaklah berlaku ihsan hatta dalam untuk membunuh. Fa asinu qitlah wa iza zabahtum fa asinu zabah. Begitu juga untuk kita buat sembelihan. Kan? Kita tumbangkan lembu dengan cara yang baik. Kan? Ini kita injak dia tuan-tuan. 10 orang atas ekor lembu. Kan? Dia kata ikut SOP 20 orang seekor lembu, tak apa 10 boleh lagi. Kan? Sudah tak tahu lembu tu mati sebab kena injak ataupun sebab kita nak sembelih. Kan? Dengan kayu lagi tuan-tuan. Kan? Amalan kita. Maka Nabi minta begitu. Kan? Bagaimana susunan kedudukan dia. Kan? Jangan dihandakan pisau di hadapan dia. Jangan asah, Nabi minta kan. Jangan asah pisau dia di hadapan binatang sembelihan. Seperti mana kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi melarang mengasah di hadapan binatang tersebut. Kan? Untuk apa? Untuk jaga. Kan? Ihsan ini. Kata pada ihsan ala kulli syai. Kan? Untuk minta buat ihsan kepada semua perkara. Dan hatta kepada binatang sekalipun. Kan? Kemudian Nabi SAW juga menyatakan bahawa jika kamu kepada binatang lain lalu serta kawasan sarang semut yang telah dibakar, maka Rasulullah marah seraya berkata, sesungguhnya tidak bagi kamu manusia untuk azab menggunakan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak katakan tentang
bagaimana untuk berlaku ihsan hatta kepada binatang sekalipun. Nabi telah tegur satu orang sahabat yang mana dia telah bakar satu kawasan tempat semut, dan Nabi telah sebutkan bahawa jangan kamu menggunakan seperti mana yang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan azab yang Allah SWT gunakan untuk azab manusia. Katabal ihsan ala kulli syai. Pada semua perkara dituntut untuk berlaku ihsan. Maka dalam sudut sembelihan juga begitu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Maka hendaklah seorang daripada kamu menajamkan pisaunya serta hendaklah dia merehatkan sembelihan dia. Baik. Berkenaan dengan ihsan dalam sembelihan binatang ni tuan-tuan, ada dinyatakan dalam perkara ini dalam kitab Arba'in. Imam An-Nawawi telah menyatakan bahawa ada adat di dalam Islam yang mesti dijaga oleh setiap orang Islam dalam melakukan penyembelihan. Maka adab ini keseluruhannya adalah untuk praktikal ihsan dan juga berlemah lembut, untuk menunjukkan sifat dan sikap manusia yang berlemah lembut. Maka di antara adabnya ialah menajamkan alat sembelihan sehingga penyembelihan yang dilakukan akan menyenangkan binatang sembelihan serta mempercepatkan kematian dia. Itu tujuan dia. Maka kita dapat manfaat untuk mempercepatkan sembelihan dia. Ini tak dengan pisau yang tolak naik 3-4 kali tak selesai tuan-tuan. Dia punya hulu dia kayu dah cantik dah. Tengok kayu dia tu mungkin harga 500-600, tapi dia punya batang pisau dia mungkin 10 tahun tak penasah. Maka dia mendatangkan dia tak ada ihsan dalam melakukan sembelihan tersebut. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dalam setiap perkara Allah minta untuk kita berlaku ihsan. Maka Rasulullah memerintahkan agar tajamkan parang dan menyembunyikan daripada pandangan binatang. Dan beliau, yakni Rasulullah, berkata, apabila salah seorang di antara kamu sembelih, maka selesaikan dengan segera. Selesaikanlah dengan segera. Ini untuk tumbang injak dah setengah jam tuan-tuan. Tunggu pula tekan sembelih, mana tekan sembelih tak sampai lagi ni. Lembu dah tumbang lama dah ni. Kita pula tutup mata dia, tak nak bagi dia nampak. 10 orang atas tuan-tuan, silang dengan kayu kaki lah lagi. Kalau dia sesak nafas tuan-tuan, ada asma, mati awal lah. Binatang tu. Maka di antara adabnya ialah berlemah lembut dengan binatang yang hendak disembelih, dan ia hendaklah dibawa ke tempat sembelihan dengan lembut. Kata Ibn Majah, Rasulullah melewati seorang yang mengheret kambingnya dengan tarik telinga dia. Maka Rasulullah berkata, lepaskanlah telinganya dan heretlah menggunakan bahagian lehernya. Ini ada adab yang Nabi SAW telah nyatakan kepada kita bahawa dalam sudut untuk menjaga binatang juga kita kena ada sifat ihsan ni. Maka kata Imam Ahmad, hendaklah binatang sembelih itu diheret dengan lembut, disembunyikan parang daripadanya, dan jangan diperlihatkan kecuali di saat untuk menyembelih. Ini perkara yang ihsan yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini tuan-tuan, dia melibatkan amalan yang kita lakukan pada waktu tersebut, dan dia memberi kesan kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Kita dah sebut awal tadi, kalau dia pergi pada satu tempat, menunaikan haji, pergi umrah dan sebagainya, bersedia untuk tadah keberkatan pada tempat yang penuh dengan keberkatan, maka dia akan balik membawa keberkatan yang ada pada tempat tersebut. Dia akan ada rahmat, ada perubahan, kebaikan dan sebagainya. Begitu juga bila melaksanakan ibadah ini, pada bulan yang mulia ini, dengan penuh tawaduk dan juga mengikut adab-adab dia. Ini kalau nampak tak ikut SOP tuan-tuan. Kita lakukan amal ibadah ini sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh mengharapkan rahmat Allah, maka kita akan dapat manfaat. Sebagaimana melaksanakan ibadah pada tempat yang penuh dengan keberkatan. Kita, kehidupan kita ni tuan-tuan,
kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Rahmat Allah begitu luas, begitu banyak. Sehingga kita hari ini tuan-tuan, kalau kita tidak berusaha untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bersedia dengan dada untuk tadah keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berakhir begitu saja. Kan? Setiap tahunlah kita sembelih binatang, kan? Maka begitulah akhirnya dalam kehidupan kita tak ada perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Nah, perkara ni sentiasa berlaku, kan? Dan kita sebut tadi, kita tak boleh nak menjangkakan bahawa kita boleh hidup pada waktu yang lain, pada usia kita pada tahun depan untuk berjumpa dengan bulan ataupun waktu ini. Maka kita rebutlah peluang, mengambil manfaat yang ada pada tempat ini, pada waktu ini, supaya kita dapat tarik segala rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan ini tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi dalam kitab ini, sesungguhnya Nabi SAW begitu juga melarang daripada menyembelih binatang dengan cara yang mana memotong kulitnya tanpa memutuskan urat di leher, ataupun dengan kata lain, melakukan sesuatu dengan tidak bersama dengan ihsan tadi. Dan ada kelemahan dia, tidak mengikuti segala perkara yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini, di samping perkara-perkara yang disebutkan, hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip penting, iaitu ihsan ini dalam Islam, kerana ia merupakan seruan kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menganjurkan kepada kita supaya melakukan sesuatu perkara itu dengan ihsan, dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Azan dulu ke? Azan dulu. Terus ya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mudah-mudahan daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini, kita ambil ibrah daripada pengajaran kisah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim dengan begitu tabah melaksanakan segala apa yang Allah SWT perintahkan, dengan tujuan untuk mengharapkan pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nazan dulu ke? Azan dulu. Kan saya kena marah tuan-tuan kalau tak azan. Azan dulu. Azan dulu. Ada azan. Azan dulu tuan-tuan. Perlu ke? Terus ya? Kita datang tempat orang ni nak tanya, kalau nak azan, kita azan lah, kan? Jadi tak apalah, kita pun dalam tempoh SAP ni pun tak dibenarkan lama-lama. Jadi kesimpulan insya-Allah tuan-tuan, kita ambillah iktibar daripada proses permohonan pengorbanan ini, seperti mana Nabi Ibrahim AS tadi, melakukan sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia akan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sifat kita manusia tuan-tuan, tak ada yang ada kesempurnaan pada kita, maka ada kelemahan dan kekurangan ini, diharapkan perkara ini boleh menambahkan nilai iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita hari ini berbaki, setiap umur yang meningkat maka dia mengurangkan usia kita. Maka kita gunakanlah kesempatan yang sebaik mungkin untuk mentaati segala apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita dan menjauhkan larangan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang muttaqin, yang melaksanakan ibadah ini bagi tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya tangguhkan pertemuan pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin.